Okey, selamat sejahtera ya. Saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, kelas pada hari ini cikgu akan sambung dengan modul 8. Okey, so cikgu akan sambung dengan modul 8. So kalau kita tengok kepada modul 8, okey, so ini merupakan modul 8. Pelajar-pelajar boleh lihat dalam buku teks, iaitu pelarasan pada tarikh imbangan dan penyediaan penyata kewangan milikan tunggal. Okey, kita sebenarnya berada di penghujung kitaran perakaunan, iaitu kita telah lihat kepada dokumen. Mula-mula kita telah belajar tentang dokumen. Daripada dokumen kita telah lihat ke bagaimana kita merekodkan ke dalam buku catatan pertama. Daripada buku catatan pertama, kita telah menyediakan account ledger. Daripada account ledger, kita telah sediakan imbangan duga. Dan daripada imbangan duga, kita telah sediakan penyata keuangan tanpa pelarasan. Okey, jadi kita dah lihat kepada penyata keuangan, iaitu kita dah lihat kepada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan keuangan. Sebab itu dalam pembelajaran yang lepas, cikgu telah memberi penekanan bahawa format ataupun kemahiran untuk menyediakan penyata keuangan. Okey, penyata keuangan iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan ini penting. Okey. So sebelum kita melihat kepada pelarasan, okey, kita dah lihat kepada cara untuk menyediakan penyata keuangan. Dan penyata keuangan yang kita sediakan itu mungkin kena buat semula sebab ada beberapa pelarasan yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini ialah perakaunan asas tunai dan asas akruan serta jenis-jenis pelarasan, pelarasan akaun nominal. Jadi untuk video ini cikgu cuba untuk habiskan untuk dua skop ini. Kita cuba lihat dua skop ini sahaja supaya kamu mahir dalam membuat pelarasan. Terutamanya untuk akaun nominal. Jadi akaun nominal ni sepatutnya pelajar dah tahu dah, iaitu akaun hasil dan juga akaun belanja. Pertama sekali kita lihat kepada perakaunan asas tunai dan asas akruan serta jenis-jenis pelarasan. Jadi di sini pelajar kena tahu beza. Apa yang dikatakan sebagai asas akruan dan apa yang dikatakan sebagai asas tunai. So kita tengok kepada perakaunan asas tunai. Perakaunan asas tunai ialah perakaunan yang mengiktiraf dan merekodkan sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila tunai telah diterima dan dibayar dalam tempoh perakaunan. Jadi kalau kamu lihat kepada contoh, kadar bayaran yang perlu dijelaskan setahun ialah RM5,000. Tetapi jumlah yang dibayar hanya RM4,000. Mengikut asas tunai, nilai yang akan diiktiraf pada tahun itu adalah sebanyak RM4,000 sahaja. Jadi di sini, kalau mengikut prinsip asas tunai, banyak mana yang kita belanja ataupun banyak mana yang kita dapat, kita akan rekodkan. Contohnya yang ini kadar bayaran dia RM4,000, so kita rekod RM4,000. Walaupun nilai sebenar adalah RM5,000. Sekarang kita lihat kepada perakaunan asas akruan. Apa yang dikatakan sebagai perakaunan asas akruan? Perakaunan asas akruan merupakan perakaunan yang mengiktiraf sesuatu urus niaga dan peristiwa apabila perkara tersebut berlaku dan direkodkan dalam rekod perakaunan berasaskan tempoh urus niaga tersebut berlaku.
Mengikut asas akruan, belanja sebenar untuk suatu tempoh perakaunan ialah belanja yang diiktiraf. Oleh yang demikian, kadar bayaran yang diiktiraf ialah 5,000 dalam tempoh perakaunan. Hal ini mengambil kira 4,000 yang telah dibayar dan 1,000 yang belum dibayar. Jadi maksudnya di sini, kalau kita gunakan perakaunan asas akruan, kita akan rekodkan nilai yang sebenar. Contohnya kadar bayaran kita kata 5,000, okey, tapi kita bayar 4,000 sahaja. Walaupun kita bayar 4,000, namun dalam rekod perakaunan kita akan catatkan 5,000. Dan 1,000 yang belum kita bayar, kita akan rekodkan sebagai kadar bayaran belum bayar. Okey, jadi itu merupakan perbezaan antara asas tunai dengan asas akruan. Okey, jadi kita boleh lihatlah beberapa perbezaan dari aspek hasil, belanja, aset, liability dan juga untung. Okey, jadi ini merupakan beberapa butiran yang kamu boleh lihat secara mendalam. Okey, jadi dalam konsep perakaunan kita, kita amalkan perakaunan asas akruan. Jadi walaupun benda itu belum dijelaskan, belum diterima, tetapi masih kita akan rekodkan dalam perakaunan. Sebab itu kita memerlukan pelarasan. Okey, sebab itu kita memerlukan pelarasan. Okey. Jadi jenis-jenis pelarasan. Apa pelarasan-pelarasan yang kita akan lakukan ialah akaun nominal. Seperti yang cikgu katakan tadi, kita ada akaun nominal iaitu akaun hasil dan akaun belanja, hutang lapuk terpulih dan peruntukan hutang ragu, susut nilai dan susut nilai terkumpul, pelupusan aset bukan semasa secara tunai. Jadi hari ini kita akan lihat kepada pelarasan akaun nominal dulu. Okey. Jadi apa yang terlibat dalam pelarasan akaun nominal? Kita tengok kepada 8.2 iaitu kamu dah tahu akaun nominal ni adalah akaun hasil dan belanja. Jadi untuk belanja kita ada dua, iaitu belanja belum bayar, belanja prabayar. Belanja belum bayar ni maksudnya dalam tempoh perakaunan itu kita belum lagi bayar. Belanja prabayar maksudnya kita telah bayar lebih awal. Okey, untuk hasil kita ada dua, iaitu belum terperoleh dan belum terima. Okey, belum terperoleh ini maksudnya hasil yang belum layak direkodkan. Belum layak direkodkan. Kita dah terima tetapi kita tak layak rekodkan. Hasil belum terima maksudnya hasil yang memang kita belum terima. Okey. Jadi kita lihat kepada hasil belum terperoleh. Apa yang dikatakan sebagai hasil belum terperoleh? Hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perakaunan akan datang. Maksudnya tahun depan, perakaunan tahun depan ataupun perakaunan yang akan datang sepatutnya kita terima, tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Maksudnya hasil yang kita terima lebih awal. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah perkara ini akan mengurangkan hasil yang diterima bagi tahun semasa. Contohnya, sewa untuk 1 tahun ialah 12,000. Jadi, tengok-tengok kita dapat sekeping cek, kita dah terima 15,000. Kita dah terima 15,000. Jadi, yang kita layak terima adalah 12,000 sahaja. Lebihan 3,000 itu merupakan hasil belum terperoleh untuk perakaunan tahun tersebut.
direkodkan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, sebagai contoh, sewa belum terperoleh dan komisen belum terperoleh. Jadi perkara ini memerlukan kita buat pelarasan dalam Journal Am dulu. Okey, kita tengok hasil. Okey, hasil ni adalah yang kita dapat. Jadi hasil bertambah, kita debitkan. Hasil belum terperoleh, maksudnya hasil yang belum layak direkodkan, kita akan kreditkan. Format ni adalah sama seperti Journal Am yang pelajar-pelajar telah belajar dalam modul 5. Okay, kita lihat kepada satu contoh. Okay. Sewa tahunan yang ditetapkan berjumlah 3,000. Pada akhir tempoh perakaunan, sewa yang diterima ialah 5,000. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember. Kira sewa belum terperoleh bagi tahun 31 Disember. Jadi mudah sahaja. Sewa yang sepatutnya kita dapat ialah 3,000, tetapi kita terima 5,000. Jadi 2,000 ini merupakan sewa belum terperoleh. Okey, 2,000 ini merupakan sewa belum terperoleh. Jadi sewa diterima adalah 2,000, sewa belum terperoleh adalah 2,000. Jadi sebab kita nak tunjukkan berapa banyak sewa belum terperoleh. Okey? Jadi hasil kita akan debitkan 2,000. Okey. Jadi macam mana kita nak rekod dalam akaun sewa? Kita tengok di sini, akaun sewa. Okey, bank kita kreditkan sebab kita telah terima sebanyak 5,000. Okey. Yang layak untuk dipindahkan ke akaun untung rugi untuk tahun semasa ialah 3,000 sahaja. Sebab 2,000 ini adalah belum terperoleh dan belum layak direkodkan dalam akaun untung rugi. Jadi sewa belum terperoleh adalah 2,000. Jadi dalam akaun sewa belum terperoleh, okey, kita akan masukkan sewa diterima, iaitu sewa belum terperoleh itu 2,000 dan baki HB adalah 2,000. Jadi bagaimana kita nak rekod dalam akaun untung rugi? So akaun untung rugi ini sewa diterima adalah hasil. Jadi kita akan kreditkan sewa diterima 3,000 di sini. Dan dalam penyata kedudukan keuangan, okey, kita ada sewa belum terperoleh. Maksudnya kita telah terima lebih awal sebanyak 2,000. Jadi 2,000 itu merupakan sewa belum terperoleh. Jadi kita rekodkan dalam liability semasa. Sebab 2,000 ini tidak layak direkodkan dalam perakaunan tahun semasa. Jadi kita letak di bawah liability semasa. Okey. Hasil belum terima. Okey, kita lihat yang kedua iaitu hasil belum terima. Hasil yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Okey, jadi direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, sebab dia lebih kurang macam akaun belum terima lah, maksudnya kita belum terima. Okey, jadi kita akan debitkan hasil belum terima, okey, dan kreditkan hasil di sini. Okey. Kedai Siti menerima komisen berjumlah 700 pada tahun 2016 bagi perkhidmatan yang diberi. Komisen ini telah diterima oleh Siti pada 30 November 2016 sebanyak 5,000 dan bakinya pada 5 Mac 2017. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Penyelesaian. Okey, kita tengok di sini. Komisen tahunan yang sepatutnya diterima 700. Jadi kita rekodkan yang itu dalam akaun untung rugi sebab sepatutnya kita terima 700. Komisen yang telah diterima tahun semasa ialah 500. Yang kita terima hanyalah 500 sahaja.
Jadi komisen belum terima ialah 200. Jadi direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Jadi Disember 31 komisen belum terima ialah 200 dan komisen diterima ialah 200 di sini. Okey, bagaimana kita nak rekod dalam account ledger? Okey, account komisen belum diterima. Okey, komisen diterima adalah 200. Jadi baki HB kita letakkan 200. Jadi dalam akaun komisen diterima, okey, komisen adalah hasil. Jadi banyak mana yang kita terima kita akan kreditkan. Okey, bank kita terima tahun itu 500. Jadi komisen belum terima 200, maka di sini akaun untung rugi akan jadi 700. Sebab kita kena pindahkan nilai yang benar ke dalam akaun untung rugi. Okey, bagaimana kita nak rekod dalam akaun untung rugi? Jadi kita tengok di sini akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016, komisen diterima 700, manakala penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016, komisen belum terima 200 di sini. Seterusnya belanja prabayar. Okey, belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perakaunan semasa. Direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Sebagai contoh, insurans prabayar dan kadar bayaran prabayar. Okey. Jadi kita tengok, prabayar maksudnya kita bayar lebih awal. Okey, prabayar belanja, okey, kita debitkan dan belanja di sini kita kreditkan. Kita lihat kepada contoh. Okey. Insurans yang perlu dibayar oleh Perniagaan Merah pada 31 Disember 2016 ialah 600. Pada akhir tempoh perakaunan, perniagaannya telah membayar sebanyak 900. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember 2016. Jadi kita tengok di sini, insurans tahunan yang sepatutnya dibayar 600. Insurans yang dibayar 900. Maksudnya kita telah bayar lebih awal sebanyak 300. Jadi insurans prabayar kita letakkan di sini 300 dan insurans di sini 300. Macam mana kita nak rekodkan? Kita tengok di sini. Account insurance. Okey, yang kita terima sebab belanja kita debitkan. Belanja kita debitkan. Bank kita terima 900. Yang ni sorry, kita bayar 900. Jadi kita belanja sebanyak 900. Kita belanjakan, kita bayar 900. Jadi kita debitkan. Okey. Tetapi yang perlu dipindahkan ke akaun untung rugi ialah 600 sahaja. Sebab nilai insurans tahun tersebut hanyalah 600. Jadi macam mana kita nak imbangkan di sini? Insurans prabayar adalah 300. Jadi dalam akaun insurans prabayar, okey, kita rekodkan insurans 300 dan baki HB 300 di sini. Okey, dalam akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016, insurans yang kita bayar ialah 600. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember, okey, aset semasa insurans prabayar ialah 300. Okey. Jadi kita tengok yang seterusnya, belanja belum bayar. Maksudnya belanja yang sepatutnya telah dibayar tetapi masih belum dibayar. Jadi direkodkan sebagai liability semasa. Sebab maksudnya kita berhutang, kita belum bayar. Okey, sebagai contoh, insurans belum bayar, kadar bayaran belum bayar. Okey, kita tengok di sini Mac 31 hari bulan, belanja kita akan debitkan, belanja belum bayar kita akan kreditkan. Okay, lihat kepada contoh 5.
Kadar bayaran yang perlu dibayar oleh perniagaan biru ialah RM800. Okey. Pada akhir tempoh perakaunan, perniagaannya telah membayar sebanyak 450. Tempoh perakaunan berakhir pada setiap 31 Disember. Kira kadar bayaran belum bayar bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Jadi kita tengok kadar bayaran tahunan yang sepatutnya 800, kadar bayaran yang dibayar 450. Jadi maksudnya kadar bayaran belum bayar ialah 350. Jadi kadar bayaran 350, kadar bayaran belum bayar 350. Jadi bagaimana kita nak rekodkan kadar bayaran? Okey, bank yang kita bayar hanyalah 450. Tetapi yang perlu direkodkan dalam akaun untung rugi ialah 800. Dan kadar bayaran belum bayar ialah 350. Jadi kadar bayaran belum bayar, kita tengok di sini kadar bayaran adalah 350 dan baki HB adalah 350. Jadi akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2016, kadar bayaran adalah 800. Jadi yang sepatutnya kita kena rekodkan dalam akaun untung rugi, penyata kedudukan keuangan kita rekodkan liability semasa, kadar bayaran belum bayar. Jadi ini adalah kaedah untuk kita rekodkan ataupun buat pelarasan untuk akaun nominal, iaitu akaun hasil dan belanja. Jadi untuk setiap urus niaga kita kena tentukan nilai yang sebenar untuk tempoh perakaunan tersebut. Jadi nilai yang sebenar kita akan rekodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi, manakala nilai yang kita buat pelarasan kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan keuangan. Okey? Maksudnya di sini belanja. Contohnya belanja yang sebenar kita rekodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Belanja belum bayar, belanja prabayar, kita rekodkan dalam akaun penyata kedudukan keuangan. Hasil yang sebenar kita rekodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Manakala hasil belum terima dan hasil belum terperoleh, kita rekodkan dalam penyata kedudukan keuangan. Jadi di sini pelajar kena mahir tentukan berapa nilai sebenar dan berapa nilai yang diselaraskan. Okey? Contohnya, cikgu bagi satu contoh di sini. Membayar gaji tahunan kepada pekerja. So kita dah tahu gaji adalah belanja. Okey. Katakan gaji tahunan seorang pekerja ialah 25,000. Okay. Kalau tengok dalam imbangan duga, gaji kita debitkan 20,000 sahaja. Okay. Maksudnya dalam akaun perdagangan dan untung rugi, kita kena rekodkan gaji nilainya 25,000 walaupun kita bayar 20,000. Jadi gaji dalam akaun perdagangan dan untung rugi kita kena rekodkan 25,000, manakala 5,000 yang belum bayar, okey, kita masukkan di bawah komponen gaji belum bayar dan kita rekodkan di penyata kedudukan keuangan di bawah liability semasa. Jadi untuk akaun nominal ni pelajar kena ada kemahiran untuk tentukan nilai yang akan direkodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi serta nilai yang akan direkodkan dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, penyata kedudukan keuangan. Okey, jadi itu sahaja pelarasan untuk
hasil dan belanja. Okey, pelarasan untuk akaun nominal itu saja. 4 perkara itu pelajar kena mahir. Jadi cikgu akan sertakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan kamu untuk mengenal pastilah. Mengenal pasti sama ada belanja belum bayar, belanja prabayar. Hasil belum terperoleh, hasil belum terima. Jadi cikgu harap video ini membantu pelajar-pelajar untuk meningkatkan kefahaman tentang pelarasan akaun nominal. Okey. Jadi cikgu akan sertakan dengan latihan untuk pelajar-pelajar mantapkan lagi pengetahuan tentang pelarasan akaun nominal. Jadi sekian, terima kasih.